أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هاني يا وهاب يا غني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan izin dan inayahnya dapat sama-sama kita menyelesaikan fardu sembahyang dan seterusnya dengan i'tikaf kita berada di dalam majlis ilmu dalam syurga. Moga-moga semua ini Allah Ta'ala bagi ganjaran dan pahala kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah kita teruskan dengan pengajian kita Ramadan sembahyang berjemaah pada muka surat 26. Baris yang ke-9 daripada bawah, daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tabah, kata dia, maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya, dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya. Sekarang dia kata kepada kita, apa yang kita dapat, makmum masbuk yang dapat berserta dengan imam dinamakan awal sembahyang. Itulah permulaan sembahyang dia. Maknanya, contoh makmum masbuk yang dapat rakaat, dapat rokok, dia datang ke imam sedang akhir surah, dia takbir. Itu imam pun takbir rokok, dia pun terus takbir. Jadi permulaan dianya dapat dengan imam itu pada ketika rokok. Jadi disitulah awal sembahyangnya.
awal yang dia dapat, maksudnya awal permulaan sembahyang yang dia dapat dengan imam. Maknanya kalau dah dapat pahala pun dapat setakat tu, tak dapat daripada awal imam tu. Awal dan tidak dapat beserta pahala seperti mana orang yang dapat di awal takbir selepas pada takbirnya imam. Jadi itu contoh. Kalau dah orang tu dapat masbuk rakaat tu, kena ingatlah bila sebut kata masbuk ni, asal bila sebut kata masbuk iaitu masbuk Fatihah. Masbuk, bila sebut kata masbuk iaitu masbuk Fatihah, bukan masbuk dengan makna masbuk rakaat tu asal. Tapi kita panggil juga bila orang tak dapat satu rakaat, dua rakaat, panggil masbuk juga. Itu saja. Orang panggil masbuk rakaat, itu saja. Tapi bila sebut kata asal masbuk, dia lawan muwafiq. Muwafiq ni orang yang dapat masa tu. Adapun orang yang masbuk, orang yang tak dapat masa baca Fatihah, tu orang masbuk. Tapi kalau yang kita panggil masbuk rakaat tu, tu panggilan kita saja. Pada panggilan yang mana kita meletakkan kata panggilan masbuk rakaat, bukan masbuk Fatihah. Baik. Jadi kalau orang yang masbuk rakaat, contohnya yang masbuk rakaat, dia dapat dua rakaat dengan imam. Jadi itulah permulaan dia. Permulaan dua rakaat dia di mana? Itulah permulaan dia. Lepas tu perakhiran dia dengan imam, apabila selesainya imam bagi salam, itulah akhir dia dengan imam. Itu saja yang cerita. Jadi kadar yang dia dapat pahala dua rakaat dengan imam, tu cerita dapat pahala. Cerita dapat fadilat jemaah, sama saja fadilat jemaah. Pahala dengan berserta dengan imam tu tak samalah dengan orang yang memang dapat penuh. Itu dia nak bicara. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam pada rakaat yang kedua sembahyang subuh. Makmum yang ikut imam, dia kena ulang semula kunut tu pada rakaat kedua. Kenapa? Kerana kunut serta imam itu bukan tepatnya. Ini orang makmum masbuk rakaat tu. Dia datang ke imam satu rakaat dah. Sembahyang subuh, bila ke imam tak baca kunut, dia pun turut baca kunut. Kerana ikut ke imam. Bila selesai imam bagi salam, dia tambah rakaat lagi. Rakaat yang terakhir dia itu, situlah kunut dia. Jadi dia kena baca lah kunut dia. Itu yang cerita situ. Takut kita kata dah tadi baca dengan tu imam, tak payah baca lah. Ya, tak, itu bukan tempat dia lagi. Itu tempat bagi tu imam. Lepas tu kita ikut juga, dah ikut nama, dah ikut tu imam, kena ikutlah juga. Jadi tempat yang imam baca tu bukan tempat kita. Tempat makmum yang yang baru satu rakaat tu. Itu maksudnya. Itu yang cerita situ. Takut orang tak lagi ikut orang ni lah. Itu begitu. Dia kata tadi baca dah tadi kunut, sintai baca lah. Boleh jadi. Fikir akal tu boleh jadi. Dan mengulangi tahiyat awal. Ulang semula tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga, yakni dalam sembahyang maghrib. Contoh di sembahyang maghrib, dia ikut di imam itu pada rakaat 3. Maksudnya dia dapat satu rakaat dengan imam. Bila imam tahiyat akhir, di situ dia pun tahiyat juga. Tahiyat apa situ tu? Tahiyat ikut imam itu ya. Tahiyat awal tak lagi.
tahiyat akhir imam, tak bukan tahiyat akhir dia baru satu rakaat. Lepas tu dia kena ulang semula. Bila sampai rakaat yang kedua, dia selepas daripada dia bangun dah, nanti imam risalah dia bangun, dia kena ulang semula. Bukan memada dengan dia tahiyat tadi dan dengan imam. Dia anggap, contohlah kalau orang tu anggap tahiyat tadi, tahiyat awal pula yang dia tak ada tahiyat, sebab jadi 3 tahiyat jadi dia kata, tu dia kata. Itu contohnya, tak lagi kira-kira itu tu. Itu pun ada orang tanya, pernah tanya saya. Itu orang yang contoh gitu lah. Tapi dia kata, tu tahiyat saya tu, tahiyat kali yang kedua dah saya jadi 3 kali tahiyat. Itu tak ada apa. Tahiyat yang pertama, tu tahiyat kerana ikut imam. Itu saja. Bukan tahiyat kita kerana ikut imam tu. Bila tahiyat kita kali yang kedua, itu baru tahiyat kita. Dibagi tahiyat awal kita. Kerana tahiyat serta imam itu bukan tempat dia. Sebab tu kena ulang semula. Itu contohnya bagi makmum yang masbuk, yang tertinggal dengan imam 1 rakaat, 2 rakaat. Dan yang nyaring bacaan dinyaringnya, kalau dah sembahyang yang baca kuat lah. Sunat juga, dibaca dengan kuat. Bila dia dia bercerai dengan imam, sunat juga. Contoh dia kata seperti dapat serakaat serta imam atau kurangnya. Apa? Tadi contohnya dia dapat 1 rakaat dengan imam. Dapat 1 rakaat sembahyang maghrib contoh. Lepas tu imam bagi salam, dia pun bangun untuk rakaat yang kedua dia. Jadi masa dia tak bangun diri tu, kalau ikutkan, kalau sembahyang maghrib rakaat yang kedua ni sunat nyaring tak? Sunat. Jadi walaupun dia sembahyang seorang pun sunat nyaring juga. Sunat nyaring, walaupun dia sembahyang seorang, bangun tu sembahyang seorang, sunat nyaring juga. Bahkan kalau kita daripada awal lagi sembahyang seorang, sembahyang seorang yang mana sembahyang itu disunatkan baca kuat kan? Sunat baca kuat walaupun sembahyang seorang. Begitulah kalau rakaat-rakaat yang lain. Kita tak dapat 1 rakaat pun, dapatnya hanya dapat tahiyat bersama dengan imam. Lepas tu 2 rakaat yang awal tu disunatkan baca kuat juga. Habis. Bermula bermukim di dalam negeri antara orang banyak supaya dapat sembahyang Jumaat dan jemaah itu afdal. Bermula bermukim, mukim di dalam negeri. Baik. Yang ini kita faham satu tuan-tuan. Kalau berkaitan dengan sembahyang bagi orang yang musafir, tak masalah mungkin. Sebelum ni saya ada pernah sebut, saya masih ingat lagi lah, saya ada pernah sebut juga masalah mungkin ni. Setengah kita disempit. Itu betul juga, bukan tak betul. Cuma saya nak perbaiki sikit. Yang ni insya-Allah kalaulah kita buat, tidak mendatangkan ragu-ragu dalam kita melaksanakan musafir kita, daripada mana permulaannya untuk kita yang dikirakan sebagai kita ni musafir. Antaranya dikirakan orang musafir, iaitu apabila kita keluar daripada mukim kita. Keluar daripada mukim itu dikirakan
permulaan musafir bagi seseorang itu. Bila masuk dalam mukir kita, kita tak dikirakan dan tidak dikira orang yang musafir lah. Masuk mukir kita. Jadi nak faham di mukir, macam mana nak faham di mukir? Baik, sebelum ni saya ada sebut antaranya mukir ni, kalau kita di sini lah, contoh di Selangor ni, kita di dalam daerah, dia panggil daerah sini daerah Petaling. Daerah Petaling. Yang saya sebut sebelum ni, kalaulah section kita ni jadi section 7, 8, 9, kalau keluar daripada section kita, sudah dikirakan kita keluar daripada mukir. Ya, betul juga satu tu. Cumanya yang tu masih dalam masih dalam perbincangan ulama. Yang mana sempit sangat. Perkiraan dia tu. Sebab asalnya bila sebut kata mukir, contoh yang saya contoh dalam daerah ni, daerah Petaling. Satu daerah ni, dalam Petaling ni dia ada 4 mukir. Ada 4 mukir. Tak cerita yang bagi apa kerana mundi tu. Tu mundi tu kalau tak gerik yang nama banyak nama lah dalam daerah Petaling saja kan. Bukan cerita dalam bab mundi, dia cerita dalam bab agama mungkin yang dikirakan mungkin dalam daerah Petaling ni ada 4. Apa dia? Pertama sekali dipanggil daerah mungkin silap saya Kota Raja. Dipanggil mungkin Kota Raja. Satu. Yang keduanya Damansara, masuk dari mungkin Petaling. Di daerah Petaling. Yang ketiganya belum sama Sungai Buloh. Masuk dari daerah Petaling. Satu lagi Shah Alam. Itu silap lagi kita 3. Masuk dalam daerah Petaling. Jadi kalaulah perkiraan kita, kalau kita nak kira mungkin kita, sekarang kita ni mungkin Shah Alam. Kalau kita sini sekarang mungkin Shah Alam. Jadi keluar daripada mungkin Shah Alam kita ni, kalau ikutkan Shah Alam ni luar lah. Jadi keluar daripada mungkin Shah Alam itulah permulaan perkiraan musafir bagi orang yang musafir. Bukan hanya daripada Shah Alam daripada section-section yang biasa antara sendiri, saya sendiri pun sebut sebelum ni. Tidak. Tapi dia nak lebih lagi di atas jalan cuma yang ni insya-Allah perbincangan ulama yang saya banyak tengok daripada guru di situ dan tengok kitab banyak, dan bahawasanya inilah perkiraan yang mungkin yang tidak ada ragu-ragu lagi untuk kita beramal pada masalah orang musafir yang dibenarkan buat jamak qasar. Jadi yang maklum pada kita, bila orang musafir dia masuk mungkin dia tak boleh jamak qasar. Kita sendiri pun, bila kita keluar tu, kita nak pergi jauh, kita tak boleh sembahyang di rumah kita ni, kena keluar dulu. Keluar tu maksud keluar mana? Keluar daripada mungkin kita. Mungkin kita tu apa? Kalau sini Shah Alam, kena keluar dulu Shah Alam. Mana keluar Shah Alam? Masuk Sungai Buloh contoh, masuk Damansara tu, barulah boleh. Situ permulaan dia. Itu konteks yang luar perbincangan dia. Jadi itu saya sebut di antaranya benda yang mungkin tuan-tuan boleh ambil ilmu ni untuk kita amal atas jalan cuma sikit dalam kita dalam beragama. Adapun yang kata dah boleh dah keluar daripada section kita dah boleh dah, boleh juga. Semuanya itulah. Nak cuma lagi begitu cara dia. Baik. Itu contoh kita sinilah. Kalau itu mana kalau dia ada mungkin dia ini ada masing-masing ada mungkin. Kalau tuan-tuan tengok betul tahulah dia ke yang buat Allah Alam lah. Nanti
Timbalan mufti, jadi mana mufti tersilap saya, Ustaz saya Syahrizan, timbalan tersilap saya timbalan yang mufti wilayah. Mufti wilayah sekarang Dr. Rahman yang anak tuan kita ni, anak cucu tuan kita ni, Dr. Rahman ni, mufti wilayah sekarang. Tak silap saya timbalan dia ada buat dalam satu Facebook dia, saya follow dia keluar, dia buat peta Selangor, mungkin daerah Selangor. Lepas tu dalam daerah tu ada mungkin dalam Selangor ni berapa daerah ada, dia pun pecah-pecahkan mungkin. Ada, tengok, tengok nama dia Syahrizan ke Syahrizat, tengok Said, dia Said. Orang ilmu juga, orang berilmu, banyak pemakan yang dia keluarkan. Okay. Jadi nak cerita tadi, orang yang bermukim di dalam negeri antara orang banyak supaya dapat sembahyang Jumaat baik, dia cari tempat. Dia ni asalnya contohnya duduk, contohlah kita ni daripada dulu remaja tak ada nak fikir apa. Lalu kita pun nak pergi ke tempat, salah tempat, nak kerja, nak apa, jadi cari tempat yang ada orang yang tak ada orang. Untuk kita tujuan apa? Untuk tujuannya nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang jemaah. Mana lebih baik? Kata kita pergi tempat yang tak ada orang lagi, kita nak duduk suluk seorang tu, cari tanah-tanah di situ, lepas tu buat rumah situ. Mana afdal? Dia kata afdalnya duduk tempat yang orang ramai. Kalau cari rumah, beli rumah yang memang penduduk tu ramai. Kalau dah baru nak ada, jadi orang masih tak ada lagi. Jadi afdalnya duduk untuk tujuan apa? Sembahyang Jumaat, tujuannya sembahyang Jumaat itu apa? Daripada asingkan diri, daripada kita asingkan diri itu kurang afdal. Gitu. Semua ulama bincang. Tu pun jika tiada takut fitnah pada agamanya, tak ada takut fitnah dan jika takut kalau dia takut duduk dengan orang ramai menyebabkan dia ni jatuh fitnah, orang fitnah dia dan macam-macam maka dia asingkan diri di dalam padang-padang aula. Duduklah di mana-mana, hutan belantara mana pun, supaya tidak jatuh fitnah. Lebih baik itulah. Aulanya begitulah. Itu maksud dia. Sampai begitulah ulama bincang baik tak baik. Kita duduk, hasilnya kita ni carilah. Kita ni fitnah apa lah. Tapi juga tapi kalau ada tu boleh juga Maka jika mufaraqah orang-orang berjemaah pada rakaat yang kedua, gugurlah fardu kifayahnya, tiada suruh perang lagi. Baik, kita bincang dulu di awal kitab ni sendiri dan kita pun tahu dah antaranya hukum sembahyang berjemaah ni apa hukum? Apa hukum ni? Kalau kita guna sekarang ni apa hukum? Sembahyang fardu jemaah ni apa hukum? Fardu kifayah. Tu yang kita guna sekarang Jadi sembahyang berjemaah ni fardu kifayah. Daripada banyak-banyak hukum semua jadi kita bincang sebelum ni, kita ambil pendapat Imam Nawawi iaitu fardu kifayah. Okey. Bila fardu ni maklum pada kita. Fardu kena buatlah, tak buat dosa. Gitu. Cuma kifayah ni apa? Kifayah ni memada satu kelompok saja yang buat, ataupun paling kurang 2 orang saja yang buat, selesai orang lain, tak dosa. Itu kifayah. Okay. Bila sebut kata jemaah ni, nak faham sini ni, nak faham pada ayat yang dikata ni. Bila kata wajib berjemaah itu, apa wajib tu? Hanya 1 rakaat.
Wajib hanya 1 rakaat saja. Yang kata fardu kifayah tu, fardu kifayah 1 rakaat saja. Takdir kata, sembahyang 1 rakaat, siap 1 rakaat, semua mufaraqah. Masing-masing buat seorang. Terima duk sorak Allah, kita siap laku lari. Contoh. Macam mana? Tak apa, selesai fardu kifayah. Itu maksudnya. Maknanya, lepas tu bila orang buat gitu, pejabat agama kalau kita pejabat agama sekarang, adakah kena kurangi lagi tempat itu yang buat gitu? Tak. Sebab selesai, menyelesaikan jemaah. Mana? Pada kurang 1 rakaat. Itu cerita ni. Apa? Itu hukum dia. Cuba buat sekali. Kita tengok terima dengan tengok tak ada. Itu nak cerita. Benda tu, ya, itulah benda. Mana yang dimaksudkan fardu kifayah itu hanya 1 rakaat. Selesai semua dah penuh 1 rakaat, ataupun seorang yang menyelesaikan. Makmum seorang, tu imam seorang. Naik 1 rakaat 2, dia pun cerah semua yang seorang. Tak ada apa, selesai. Selesai 1 rakaat itu selesai fardu kifayah. Itu. Kalau ada orang kata orang ribut pada jabat agama, tak ada masalah, selesai, kita boleh jawab. Kita dah sembahyang 1 rakaat. Itulah hukum. Jadi selesai itu. Lalu dia kata, dan ketahui olehmu bahawa sebab-sebab bagi makmum muwafiq tiada dapat sempurnakan Fatihahnya, padahal dia sudah dapat masanya. Dia dapat dah masa, tapi tak boleh tak dapat juga sempurna. Ialah beberapa sebab daripada segala keuzurannya yang lagi akan datang ini. Ini masuk ini nak masuk perbincangan yang mungkin pening kepala sikit, banyak fikir sikit ni. Jangan banyak tidur sudah. Banyak fikir sikit. Tuan-tuan pun kena berah juga otak saya duk berah otak juga. Nak bagi ngaji, nak bagi ngajar ni pun baca dulu. Tak baca, tak boleh nak baca. Tengok dulu. Ada tak boleh nak cerita pada orang. Itu cara. Itu maha ilmu tu. Tuan-tuan ni mari duk dengar. Sebenarnya kita lah. Kita ma'ruf lah sini. Anak-anak kita ni di Selangor masyhur dengan mengajar ilmu tu hebat, bagus lah. Tapi tak hanya dengar saja ni. Untuk dengar gitu lah. Sebenarnya dia tak mada lah dengan kita tu. Tak mengaji lah. Ni kena minta ini. Mengaji dengan kita itu pun tu bagi kita tunjuk sungguh kita ni nak ilmu ni. Sebab fardu ain ni bukanlah daripada umur kecil, umur belas-belasan kena ngaji fardu ain. Bila tak tahu, dah umur dah banyak sekali pun kena belajar. Lagi benda yang kita tak tahu tu lah dipanggil fardu ain. Tu ngaji fardu ain lagi umur 60 umur. Dah tak tahu. Itu bukan fardu ain. Bila tak tahu benda tu, kena belajar. Bila kata belajar, cara belajar kena tahu pegang kitab, staf pun pegang kitab, kita pun pegang kitab. Itu cara yang betul belajar. Kalau sekadar mendengar gitu kan, balik lagi tak ada dah. Hilang habis dah. Mari esok pula, orang lain ngajar pula, hilang pula gitu. Dia ni ngaji semua. Minta maaf tuan-tuan. Saya sebutnya, ceritanya gitu lah. Realitinya kita sini banyak mendengar gitu saja. Bukan salah, tapi nak ceritanya tak ada sebenarnya. Tak cukup dengan itu, kena mengaji semua. Sudahkan diri kita semua
dengan ilmu, bukan dengan saya, bukan dengan ustaz-ustaz, tak, rendah dengan ilmu. Dengan ilmu ulama, rendahkan diri kita dengan ilmu ulama. Tahulah kita ni memang, kita kata memang tak ada kurang, ngaji kerana ilmu ulama, bukan kerana diri saya, diri siapa-siapa, tidak. Saya tu dah baca gitu. Sebab apa? Sebab benda-benda kadang-kadang apa tu, contohnya berkaitan dengan sembahyang, banyak lagi yang kita tidak ketahui. Walaupun tahu pun kadang-kadang bila tidak dengan belajar melalui kitab ini, dia akan hilang. Situ lah, dia akan hilang. Mungkin tuan-tuan bila dengar dahulu, lepas tu tak ada nak buat. Tapi bila kita ada kitab, kita ada panduan. Bila berlaku, kita boleh tengok kitab. Jadi kita belajar dulu. Paling tidak begitu. Kita boleh tengok kitab, rojok kitab. Lepas tu pula kita paling tidak juga dengan kita ada kitab-kitab sebegini. Kita ada kitab sendiri. Jadi kitab masjid ni kita ada sendiri. Dia lebih kepada memberi manfaat pada anak bini kita, anak-anak kita. Ayah tinggal kitab dulu. Kalau tidak, ayah nak kenal dah kitab-kitab ini nanti. Kalau kita tak buat, anda tak kenal dah kitab-kitab turas, kitab-kitab ini. Dia makin mudah-mudah lagi dengan agama, takut bimbang ni. Kita kena tunjuk. Paling tidak buat, ini ayah, kita ada dulu lagi. Ambil ada ustaz mengajar. Kalau tak ada, dia pun tak kenal. Mana kita, apa kita? Dengar di sekolah biasa. Takkan ilmu agama ni kita ulama begini. Minta maaf kita nak sebut juga. Kalau tadi kata belah mana pun rasanya buat hati lah. Ada juga takut terasa lah. Macam mana ustaz ni cukup lah bulan depan. Sekali juga lah. Itulah. Tapi saya berhati, saya boleh menceritakan benda ni, itulah cara yang sebenar, tuan-tuan. Itulah cara yang sebenar. Mencaci. Dia orang ngaji semua. Daripada rumah lah dia bawa kita dia. Itu cara semua. Tak ada tertinggal apa yang ambil. Dia orang ngaji, dia tahu dah duduk ngaji lama dah. Ngaji gitulah tuan-tuan. Sebab kita masa ni tak ada masalah yang kita masalah ini dua kerjaan dunia kita masa ni lah ambil peluang, rendahkan diri dengan ulama, insya-Allah Allah Ta'ala bantu kita dalam kehidupan kita dunia akhirat. Baik. Okey. Jadi pada masalah muwafiq, makmum muwafiq ni ini makmum muwafiq. Kita tolak tepi dulu, ni nak bincang makmum muwafiq. Seperti mana yang saya sebut dah, ni subuh 2 hari lepas. Makmum muwafiq ni makna makmum yang ada masa untuk baca Fatihah di dalam qiyam imam. Dia ada masa, itu makmum muwafiq. Makmum muwafiq dia ada masa untuk baca Fatihah. Kita dah bincang. Jadi bila ada masa, adalah keuzuran juga, ataupun yang bagi sebab juga yang sebab yang mana bila berlakunya dikirakan makmum ni makmum muwafiq. Sebab-sebab. Baik. Mana dia nak cerita? Di sini dia sebut 5 perkara. Kita ambil 5 perkara dahulu, yang mana yang ni tak ada khilaf. Ulama mutaakhir ni tak ada khilaf, muafakat kata masalah 5 masalah ini dikatakan makmum muwafiq. Yang mana kita tahu makmum muwafiq, bila sebut kata makmum muwafiq, dia kena habiskan Fatihah walaupun dah imam turun rakaat. Habiskan Fatihah. Mana masalah sebab yang pertama, keuzuran yang pertama. Pertama, makmum yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya.
Nah, makmum yang nampak membaca kerana kejadian, bukan kerana buat-buat. Nah, kerana kejadian ni. Tidak kerana waswas, tidak, tapi kerana kejadian ni. Mana jenis orang yang memang nampak Bismillahirrahmanirrahim. Nampak, memang nampak. Bukan dia buat-buat tak, memang dia begitu. Bila datang sembahyang jemaah, seimbang yang sederhana pun dah dia lambat. Dan kita paling kurang sederhana lah, tidak terlalu lambat seimbang tu. Sederhana tu seimbang tu. Tapi dia ni yang jenis lambat. Dia orang yang macam ni, apa hukum dia? Dikirakan makmum kafir. Kita dulu. Dia nak sebut dulu. Tidak kerana waswas, bukan dia tu jenis orang waswas tak. Orang waswas bis tu bukan. Ada main bis. Tu tidak itu. Main bola yang tu. Orang di Fatihah ada main bis bukan itu. Kamu. Yang kedua, makmum yang syak. Ni syak makmum yang syak ia sebelum rakaatnya, sebelum rakaat makmum. Dan kemudian daripada rakaat imam rakaat lah. Adakah syak apa? Adakah ia sudah baca Fatihah atau belum? Ya syak. Imam tu rakaat, Allahu Akbar tu rakaat. Bila dia nak rakaat, baca lagi Fatihah. Syak. Ada syak. Dia tak rapat lagi. Imam dah rapat dah, tapi dia akan syak. Aku baca Fatihah lagi ni. Bila tak baca begitu, dia kena ambil tak baca. Baca ketiga, kena ambil tak baca. Itu masalah. Pada masalah syak tu, dia kena ambil yang belum buat. Maka wajib dia membaca Fatihah sempurna. Orang syak itu wajib dia kena baca Fatihah sempurna. Dua. Ketiganya, makmum yang lupa. Kita ingat masalah-masalah ni. Yang mungkin berlaku pada kita. Kita nak buat macam mana? Makmum yang lupa daripada baca Fatihah. Dia lupa tu hingga rakaat imamnya, dan sebelum lagi ia rakaat, maka teringat bahawasanya ia belum lagi baca Fatihah. Ini dia lupa, lepas tu dia ingat. Itu. Tadi syak. Tadi syak dulu. Syak ni maknanya tadi baca ke tidak. Itu tu syak. Yang ni mula terima rakaat. Sebelum daripada terima rakaat dia patutnya dia rakaat lah, tapi dia baca lah tak baca lagi. Dalam tak ingat, dalam lupa baca lagi tak baca lagi. Barulah dia datang. Barulah dia ingat balik. Bila ingat balik, kena baca tak? Tiga. Yang keempatnya, makmum yang muwafiq, yang membimbang ia dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz. Yang makmum yang berbimbang. Apa maksud berbimbang? Bersibuk. Kalau kita lain sebut, mana dulu bersibuk dengan bacaan doa ta'awuz, doa iftitah dan doa ta'awuz.
Keempat, makmum yang muwafiq, yang berbimbang ataupun disebutkan juga bersibuk ia dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz, maka rakaat imamnya dahulu daripada dapat ia sempurnakan Fatihah. Apa masalah? Imam apa ni? Makmum ni dia duk berbimbang, duk bersibuk. Sepatutnya lah, bila dah masuk dia, contoh dia datang tu tengok tu imam tengah baca surah ke, ataupun sembahyang yang sembahyang yang baca perlahan, bila masuk dia terus baca Fatihah lah. Tapi dia baca juga doa iftitah, habis doa iftitah dia baca pula dan sampai takbir lah, ta'awuz pula baca a'udzubillah. Bila satu ayat Fatihah saja terima rakaat. Macam mana? Itu. Yang kelimanya, makmum yang sengaja tidak baca Fatihah. Sengaja tak baca Fatihah. Sebab apa tu sengaja tak baca Fatihah? Sebab menanti dia imam lepas imam baca Fatihah. Duk nanti yang tu. Duk nanti imam dia. Begitu biasanya lah. Kenapa? Kerana menuntut sunnah ia membaca kemudian daripada Fatihah imam. Kerana kita disunatkan mendengar Fatihah imam, mendengar Fatihah imam. Bila selesai imam baca Fatihah, kita pun startlah baca Fatihah kita. Sebab imam baca kita tak baca lagi, kenapa? Kerana kita disunatkan mendengar, gitu. Tiba-tiba tiada berdiri imam bagi saktah diam itu tak berdiri. Maknanya hanya selesai Fatihahnya turun rakaat imamnya atau baca surah yang pendek, tidak sempat makmum membaca Fatihah habis. Itu rupa masalah dia. Dia tak baca surah langsung ke, ataupun dia baca surah pendek, kita baru 3 rakaat 3 ayat, dan dia inna atau inna 3 ayat, habis lah kita. Dia merokok, kita macam mana? Awak tak berpuasa. Jadi maka 5 masalah ini, nak sebut ni. Maka 5 masalah ini, 5 tadi tu. 5 semua. Ingat tak ingat tu? Wajib, wajib tu. Wajib makmum membaca Fatihah sempurnanya. Membaca semua. Selesai Fatihah sampai habis. Begitu. Dan diuzurkan tu. Cerita dia wajib kena baca Fatihah tu, wajib kena baca Fatihah sampai habis. Sampai habis kena baca. Itu cerita dia. Orang yang masalah begitu tu, begitulah hukum. Wajib. Dan baik, bila dia baca Fatihah akan tinggallah dengan tu imam tu. Kalau tinggal macam mana pula? Dan diuzurkan ketinggalan dengan imam. Diuzurkan ketinggalan, mana dibenarkan dia tinggal dengan imam ketika itu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Kita sebut dah itu. Bila sebut kata rukun yang panjang di sini, iaitu rakaat pertama, sujud pertama, sujud yang kedua. Iktidal tak kira, duduk antara 2 sujud tak kira. Jadi panjang juga tu. InsyaAllah di situ sempatlah kita habiskan Fatihah kita. Jadi kena habiskan sehingga dibenarkan sampai 3 rukun. Yang ini ittifaq, 5 masalah tadi tu ittifaq, tiada khilaf, muafakat, tak ada khilaf antara ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin termasuk daripada ulama mutaakhirin yang bincang masalah ini, iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Hitami dan Syekh Ramli. Bila sebut kata ulama mutaakhirin ini, dia mula daripada Imam Nawawi ataupun Imam Rafi'i yang sezaman tu. Adapun
imam sebelum daripada lahirnya Imam Nawawi memfatwa dari Imam Nawawi, sebelum pada itu dinamakan ulama mutaqaddimin daripada mazhab kita. Jadi antaranya imam-imam mutaakhirin ini iaitu Syekh Ramli dan juga Syekh Ibn Hajar. Dua orang ni ulama-ulama yang hebatlah di zaman dia ni. Imam Ramli merupakan hebat. Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar sini itu Syekh Ibn Hajar Al-Hitami. Satu lagi ada Syekh Ibn Hajar juga, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani itu iaitu yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Adapun ulama disebut kata Syekh Ibn Hajar fiqh di sini itu Syekh Ibn Hajar Al-Hitami. Dua orang ni orang yang sangat hebat lah. Antara karamah Syekh Ibn Hajar ni, antara karamah dia ni, satu ketika bini Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli ni biasalah, dua orang ada kawan baik bini pun kawan baik juga. Satu ketika bini Syekh Ibn Hajar ni pergi ziarah bini Syekh Ramli, pergi rumah jalan rumah. Dan Syekh Ibn Hajar ni antara Syekh Ramli ni antara orang yang kaya. Syekh Ramli ni ayah dia nama Ramli juga. Syekh Ibn Hajar pernah mengaji dengan ayah dia, dengan ayah Syekh Ramli. Syekh Ibn Ramli anak, bukan Syekh Ramli ayah. Syekh ayah tu nama Ramli juga. Bukan Ramli Burga ni. Syekh Ramli ni ketika bini dia pergi ziarah, dia kaya Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar ni orang biasa saja, miskin biasa. Dia pergi, bini dia pergi. Bila pergi, dia tengoklah bini pada Syekh Syekh Ramli ni pakai gelang kat situ. Gelang banyak. Jadi orang sama-sama untuk buru ni, dia ada juga, bila duduk dengan orang ni, dia orang puan ni gitulah, sama juga kita. Bila duduk dengan orang, duduk dengan kita tu okey kan. Bila berkawan dengan orang tu, pengaruh juga. Tengok tu pakai gelang banyak, dia tak ada gelang, balik balik buat muncul mulut gitu. Syekh Hajar tu pengarang kita. Dia tu buat tak senang-senang, buat tak senang hati tunjuk pada Syekh Hajar tak senang hati. Lepas tu Syekh Hajar tanya, kenapa ni? Nampak muncul mulut kan? Tu dah saya pergi rumah itu, lepas tu dah pergi. Tu saya tengok bini dia. Kenapa? Bini dia tu banyak gelang emas. Lepas tu saya nak juga abang. Itu cakap nak juga gitu. Atau gini kamu pergi kat laga rumah kita, kat tanah tu ada laga yang rumah kita. Kamu pergi, kamu letak gayung nak timba, letak timba, kamu akak. Akak tu emas saja. Tu emas saja. Tu keramat antara. Bila gitu, dia buat gitu, tengok emas saja. Syekh Najam kata, mudah emas kan mudah aku. Tu antara dia. Mudah emas kan mudah aku. Tak apa-apa, saya pilih abang. Sama-sama tengok. Kalau dah balik, jatuh ke balik lah. Begitulah. Itu dia antara karamah Syekh Najam. Sebab itulah antaranya guru-guru kalau berkaitan dengan dua ulama ni, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, banyak guru-guru guna pendapat Syekh Ibn Hajar.
Kenapa? Kerana antaranya Syekh Ibn Hajar ni dia meletakkan hukum atas jalan cermat dan berhati-hati, tidak bermudah-mudah. Banyak guna pendapat Syekh Ibn Hajar. Ada Syekh Ramli, banyak ke arah mudah, banyak ke arah memudahkan. Tapi tak, Ibn Hajar tidak begitu. Sebab itulah kita dalam nak menceritakan kita benda-benda yang jangan memudahkan sangat. Bukan tak boleh, jangan memudahkan. Cerita dulu benda ni, pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, pendapat yang kalau dua orang ni, pendapat Syekh Ibn Hajar dulu, cerita pada orang. Itu cara dia. Dia perlu sangat, bolehlah ada pendapat. Ataupun benda dah terjadi dah, okey, tak apa, ambil pendapat dia untuk selesai masalah tu. Jadi awak tak boleh apa-apa. Contohnya, begitu cara. Ataupun benda-benda yang lepas berlaku, ambil pendapat ni sebab ada benda dah lepas tu. Tapi bila lepas hari, awak kena guna pendapat Syekh Ibn Hajar. Itu cara belajar. Jangan ajar bermudah-mudah. Kita sekarang ajar bermudah-mudah sangat, itulah jadinya sampai bermudah-mudah. Apa? Tak belajar. Itu paling mudah-mudah, tak belajar. Masing-masing netizen sekarang boleh fatwa. Fatwa sendiri dalam media sosial, fatwa sendiri. Itu jadi rosak di agama. Sudah keluar satu masalah, fatwa sendiri. Itu bagi kita bermudah-mudah sangat. Sebab itu bila ajar, jangan ajar bermudah-mudah. Itu cara dia. Islam tu dah mudah, jangan bermudah-mudah. Islam mudah, dia belajar insya-Allah mudah. Tak belajar jadi masalah. Jadi tak mudah, hanya nampak payah sama nampak. Sebab tak belajar macam. Jadi 5 tu kena ingat. 5 itu tak ada khilaf. Itu muafakat. 5 itu dikirakan makmum muwafiq. Bila makmum muwafiq, kena sempurnakan, wajib sempurnakan Fatihah dia sampai habis dan diuzurkan ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Okey, itu 5 perkara. Dan yang keenamnya makmum yang tidur ia di dalam tasyahud awal, tidur. Kata Allah, macam mana pengantuk tidur? Tidur dalam tasyahud awal. Mungkin laku benda lagi. Duduk tasyahud awal tidur. Tak ngantuk sepanjang syak, ngantuk sangat. Dah mengajar tidur dah. Tidur pula. Dan tu imam baca lambat sangat tasyahud awal. Dia tidur. Bila tidur, imam bangun. Imam bangun. Lepas tu masa tu imam akan baca perlahan lah. Baca perlahan, tak dengar. Orang sebelah ni pijak kaki dia. Baru dah sedar. Bila sedar bangun tu, diri saja imam rokok. Macam mana? Orang yang tidur. Yang tidur pula, tidur mana? Tidur mana ni? Tidur yang tetap pada punggung ni. Kalau bahasa Kelantan panggil jenegur. Kalau tidur betul ni tidur betul. Kalau Kelantan panggil jenegur. Kita betul tidur jenegur. Dia tak panggil tidur, dia panggil jenegur. Orang yang tidur yang tak patah. Tidak tetap, maksudnya dia tidur tetap pada punggung dia. Maka tiada jaga ia daripada tidurnya malaikat walhal imamnya rokok ataupun hampir rokok. Tiada sempat ia membaca Fatihah habis. Tak apa, tak habiskan Fatihah. Situ dulu kan. Dia ada 3 masalah sini. Jadi ada khilaf ya. 3 masalah ni ada khilaf. Ini
Ini yang pertama, maknanya tidur. Yang kedua, yang ketujuh nanti yaitu makmum yang mendengar sahaja takbir imam, tapi dia tidak tengok. Itu pun ada khilaf juga masalah. Situ dulu. Bukan salah, ada salah. Di situ. Ada? Boleh? Semua. Wallahu a'lam wa ilmuhu ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada. Allahumma a'inna bi halalika an haramika wa a'inna bi fadlika amma siwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.